Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danis Afdal bin Fikri. Nombor matrik saya D1931874 dari kumpulan 2 kelas Psikologi Sosial G1. Baik, hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan mengenai topik personality introvert. Isi kandungan yang terdapat dalam slide personality introvert kami, yang pertama adalah maklumat kajian, punca kajian, kesan masyarakat, perancangan intervensi dalam masyarakat, peranan kaunselor dan kesimpulan kajian. Baik, kita masuk kepada topik yang pertama, maklumat kajian. Maksud, definisi dan ciri. Maksud introvert adalah personaliti yang pendiam dan pemalu, dan definisi bagi introvert adalah seseorang yang suka menyendiri dan memikirkan tentang dirinya sendiri berbanding orang lain. Ciri-ciri introvert. Ciri-ciri individu introvert yang pertama adalah lemas. Mereka akan berasa lemas apabila berada dalam majlis yang sesak dan ramai orang. Yang kedua adalah peka. Individu introvert lebih peka kepada perubahan emosi diri sendiri. Yang ketiga adalah sukar fokus. Individu introvert akan sukar fokus jika mereka berada dalam suasana yang bising dan sibuk. Yang keempat adalah kawan. Individu introvert mempunyai kawan, tetapi dalam lingkungan ataupun kumpulan yang kecil sahaja. Yang kelima adalah pekerjaan. Individu introvert cenderung kepada pekerjaan yang berhadapan dengan komputer. Misalnya pereka grafik, penulis, accountant dan sebagainya. Seterusnya, memerhati. Individu introvert belajar dengan memerhati. Yang ketujuh adalah ketenangan. Individu introvert suka meluangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tenang dan senyap. Misalnya, membaca buku. Antara tokoh terkenal yang berpersonaliti introvert adalah Albert Einstein. Introvert have a beautiful mind. Antara kata-kata yang masyhur dari Albert Einstein adalah the monotony and solitude of a quiet life stimulate the creative mind, ataupun kehidupan yang tenang merangsang kepada minda yang kreatif. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Jamil, bernama matrik D1931878. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung semula slide, iaitu menyambung semula pembentangan, iaitu punca kajian kes. Punca kajian kes ataupun faktor yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu mempunyai sikap introvert kerana sikap semulajadinya sendiri, iaitu sikap semulajadinya yang pendiam dan pemalu sejak kecil. Contohnya ketika dia masih di prasekolah ataupun di sekolah rendah, ketika guru ingin pelajar introvert tersebut untuk memasuki pertandingan ataupun membuat persembahan di depan orang ramai, dia akan rasa malu, dia akan rasa tidak mempunyai keyakinan diri dan menyebabkan dia menjadi pendiam. Dia seorang je kat situ. So dia tak bergaul dengan rakan yang banyak lah, kawan-kawan dia yang banyak. So, yang kedua ialah faktor persekararan seperti keluarga yang bermasalah. Contohnya apabila keluarga tersebut ketika ibunya dan bapanya tidak mempunyai hubungan yang baik, akan menyebabkan pelajar tersebut ataupun seseorang tersebut akan mempunyai sikap rendah diri dan akan rasa keseorangan kerana dia tidak mempunyai orang kata kasih sayang yang mencukupi daripada kedua ibu bapanya. Okey, yang ketiga ialah faktor kelas, kawan sekelas yang berperanan untuk mendorong pelajar introvert tersebut untuk terus berpertakan introvert dan tiada keinginan untuk berubah. Okey, contohnya ketika kawan dia kat sekelas sendiri yang tidak memainkan peranan yang penting untuk mengubah kawan dia tersebut yang punya sikap introvert. Contohnya, dia membuli rakan dia lain, dia membuat something yang dia rasakan, oh kalau hidup berkawan ni dia rasa tak baik, sebab kadang-kadang kawan kan ada suka tikam tikam belakang. So bila dia nampak adegan ataupun persekitaran tersebut, dia membuatkan dia rasa, oh lebih baik aku seorang diri, lebih baik aku tidak berkawan sebab aku takut akan ditipu oleh kawan juga. Baiklah, itulah antara faktor kajian kes. Terusnya saya akan terangkan kesan. Baiklah, kesan kepada seseorang yang punya sikap introvert ialah dia akan lemah dalam akademik.
di mana kerana dia pendiam dan tidak aktif, di mana ketika dia tidak faham sesuatu pelajaran yang diajar oleh lecturer ataupun guru kat depan, dia tidak mengangkat tangan, dia hanya membisukan dirinya. So itu akan membuat dia tidak tahulah jawapannya dan akan rasa keseorangan. Sebab apa? Sebab bila dia nak angkat tangan, dia nak tanya soalan, dia takut rakan sekelasnya akan mengatakan kepada dirinya, bodoh lah kau ni, tak pandai lah, lambat lah kau ni. Dia takut orang akan cakap dia macam tu, so dia membiarkannya. Soalan tu dia pass je. Okey, baiklah, yang seterusnya ialah tiada keyakinan diri, di mana dia tidak berkeyakinan dan bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara. Contohnya bila dia tahu satu soalan tu, dia tahu jawapan dia, tapi sebab dia seorang pemalu, dia takut orang ramai pandang dia bila dia angkat tangan tu, so dia hanya menjangkan diri dan sebab itulah dia tiada keyakinan diri. Baiklah, yang seterusnya ialah sukar mendapat respon. Okey, itu adalah kesan kepada masyarakat lah, sukar untuk mendapat respon daripada pelajar introvert mengenai sesi pembelajaran. Macam mana nak tahu tu? Bila pensyarah ajar, kalau ramai pelajar dia, kalau dia tanya, ramai pelajar dia memberikannya jawapan balik. Tapi bila pelajar introvert tu, dia tak nampak pelajar introvert tu aktif ataupun tidak mendapat respon daripada pelajar introvert tersebut. Pensyarah tersebut akan rasakan sukarlah untuk tahu adakah pelajar introvert itu faham ataupun tidak apa yang diajar olehnya. Yang seterusnya ialah sukar bekerjasama, di mana aktiviti kumpulan tidak dapat berjalan dengan lancar kerana pelajar introvert itu sukar untuk memberi kerjasama. Contohnya dalam satu grup, dia ada 5 orang. Dalam 5 orang ada salah seorang ni pelajar introvert. Dan dia akan menyusahkan keempat-empat ataupun keseluruhan grup tersebut. Contohnya bila presentation. Kelima-lima ni perlu bercakap, tapi disebabkan ada seorang pelajar introvert ni, dia malu untuk bercakap, yang akan menyebabkan keseluruhan grup menghadapi kesukaran untuk mendapatkan markah yang baiklah dalam perpedangan mereka. Seterusnya, tidak disukai rakan. Okey, ahli kumpulan yang lain akan merasa tertekan kerana individu tidak memberi kerjasama. So, bila mereka nak berkumpul, nak buat kerja, nak bagi isi masing-masing. So, apabila pelajar introvert tersebut malu untuk berhadapan dengan orang ramai, dia malu untuk pergi perjumpaan grup pun, so dia akan menyusahkan rakan segrup dia. So ahli kumpulan tu akan merasa tertekan lah, kenapa dia tak datang, kenapa dia tak nak bagi share dia punya idea. So itu akan menyusahkan ke semua grup, ahli-ahli dalam grup. Baiklah, pencapaian akan terjejas, di mana pencapaian curriculum terjejas dan kurang memuaskan. Okey, pelajar introvert ni salah satunya dia sangat malulah untuk berhadapan dengan orang ramai. So kalau kelab, kita tahu kalau kelab kita kena aktif, sentiasa aktif. So pelajar introvert ini dia tidak mahu masuk kelab sebab dia tak aktif, dia takut. Sebab dia takut kena buat satu kerja yang menyusahkan dia, yang akan buatkan dia rasa, kenapalah aku masuk kelab ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizati binti Yunus. Okey, hari ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai perancangan intervensi. Okey. Yang pertama, mendalami hobi, mendekati mereka dengan mendalami hobi mereka. So macam kita tahu, seperti yang kita tahu, orang introvert ni sebenarnya dia suka diberi perhatian, sama seperti sifat yang terdapat pada orang lain. Tak kisahlah orang tu extrovert ke, orang tu ambivert ke, macam tu. So dia suka untuk kita ambil perhatian terhadap diri dia. So, jika kita nak mengambil hatinya, jadi kita boleh tanyakan berkaitan apa yang diminatinya. Contoh kita tanya hobi dia, apa yang dia suka buat, apa rutin harian yang dia lakukan. So, bila kita tanya benda yang dia suka, benda apa yang dia buat, so dia akan rasa menarik. Rasa macam, oh, orang ni dia nak kenal aku. So dia pun jadi selesa dengan kita. Jadi senanglah kita nak bergaul dengan orang introvert ni. Okay. So seterusnya, mengetahui perkara yang tidak disukainya. So bila kita Okey, seterusnya, mengetahui perkara yang tidak disukai. Mereka mempunyai anggapan diri mereka dipedulikan. So kat sini
bila kita tanya apa perkara yang tidak disukainya, benda ni boleh mendorong untuk kita tak buat benda apa yang dilarang atau benda yang dia tak suka. Macam contoh, kalau kita buat benda yang dia tak suka, secara automatik dia akan rasa ingin menjauh dengan kita. So, dia tak ada rasa berminat untuk berkenalan atau berborak dengan kita macam tu. Okey, yang ketiga adalah mendengar apabila mereka berbicara. Jika mereka sudah mula berborak, maka mereka selesa untuk berkomunikasi. Kat sini dapat kita lihat, kalau biasa kalau kita nampak ada kawan kita ni, bila dia dengan orang yang dia tak biasa, so dia akan jadi pendiam kan. So, kalau dia dengan kawan yang dia percayai atau kawan yang dia rapat, dia akan lebih terbuka dan lebih selesa untuk berkomunikasi dengan kita. Lagi satu, kalau kita perasan, orang yang jenis introvert ataupun pemalu ni, bila dia berborak dengan orang yang dia tak biasa ataupun orang yang baru dikenal, dia akan agak sedikit awkward ataupun agak sedikit kaku bila kita berbual dengan dia. So, bila kita dah rapat dengan introvert ni, so kita cuba untuk menjadi pendengar yang baik bila dia bercakap, sebab bukan senang, tak semua orang boleh dengar apa yang keluar dari mulut orang introvert ni. Macam tu, orang yang tertentu ataupun orang yang biasa dengan dia je akan dengar dia cakap macam tu. Okey, yang keempat, jangan memaksa atau berdebat. Memaksa membuat mereka semakin menolak untuk berkomunikasi. So, kalau kita nak kawan dengan orang introvert ataupun nak rapat dengan orang introvert, kita tak boleh paksa dia. Macam contoh, kita nak borak dengan dia kan, tapi itu paksa dia, kita nak juga borak dengan dia, tapi dia tak selesa dengan kita. So, makin kita paksa untuk dia berborak dengan kita, makin itulah dia rasa menyampah ataupun jadi dia tak suka untuk kawan dengan kita macam tu. Dan lagi satu, orang yang introvert ni, kita tak boleh nak berdebat dengan dia macam tu. So, perdebatan bukan pilihan yang tepat untuk kita buat bila berhadapan dengan seorang yang bersifat introvert. Kalau orang biasa pun tak suka berdebat, apatah lagi orang introvert macam tu. Okey, yang kelima adalah memberi waktu. Susah untuk introvert keluar dari zon selesa mereka, tetapi tidak berarti mereka tidak boleh. Cuba beri mereka masa. So, maksudnya kat sini, kalau kita nak rapat, betul-betul nak rapat dengan orang introvert, tak kisahlah kita ni cikgu ke, kita ni kawan dia ke, kalau kita nak rapat ataupun cuba untuk mendekati orang introvert ni, kita perlulah banyak bersabar. Okey, banyak sabar. Kita tak boleh tiba-tiba boleh jadi ramah dengan dia, tak boleh. Kita kena bagi dia masa untuk dia pecahkan dinding selesa. Maksudnya dinding malu dia lah, untuk dia terbuka dan boleh berborak dengan dia macam biasalah macam tu. Okey, mari kita pergi kepada peranan kaunselor. Kaunselor menghadapi introvert macam mana? Okey, kat sini ada 3. Yang pertama, membina konsep kendiri yang positif. So, sebagai contoh, cara kita nak bina konsep kendiri yang positif dalam diri pelajar yang introvert, so kita boleh melakukan satu perkara
seperti kita mengajarnya dari perkara yang mudah kepada benda yang susah ataupun benda yang konkret kepada abstrak. Okey, dengan perkara yang kita lakukan seperti tadi, yang mana kita memudahkan suatu perkara yang kita menunjukkan suatu perkara yang mudah kepada yang sukar, ataupun daripada perkara yang konkret kepada perkara abstrak. So, ini adalah salah satu langkah bagi permulaan terhadap pelajar yang introvert ni, supaya kita boleh dapat supaya kita boleh mendapatkan keyakinan diri bagi mereka yang introvert ni. So, bila dia dah yakin, dia mudah untuk menjawab soalan ataupun memberi pendapatnya di depan halayak orang ramai macam tu. Dan dengan langkah yang tadi, kita dapat lihat ataupun dia dapat menunjukkan minat dia kepada dalam sesuatu perkara macam tu. Okay, seterusnya kita boleh memberi motivasi yang sesuai serta peneguhan yang positif. Sebagai contoh, kita perlu menerima semua pandangan ataupun pendapat, dan kita cuba untuk memahami konsep sumbangsaran ataupun senang kita faham adalah mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Kita cuba faham apa yang dia ingin sampaikan macam tu. Pendapat yang diberikan oleh pelajar introvert sama ada salah ataupun betul, kita hanyalah mengiyakan kerana benda yang kita buat ni dapat merangsang pelajar introvert untuk memberi pendapat atau idea mereka secara terbuka tanpa rasa terhalang dengan perasaan takut. So, macam contoh, kalau orang introvert ni kita halang dia untuk bercakap ataupun mengatakan salah, so dia jadi takut untuk bersuara. So, kita mengiyakan sahaja macam tu. Okey, yang kedua, kaunselor perlulah memberi ruang dan peluang. Bila kita memberi dia ruang dan peluang, ini membuatkan dia rasa selesa, dan dengan cara ini kita boleh memberikan dia rasa lebih terbuka apabila ingin bercerita maupun meluah mengenai dirinya. So, kita jangan tergesa-gesa dengan orang introvert ni, sebab makin kita tergesa-gesa, makin susah untuk kita dengar apa yang ingin diperkatakan oleh orang introvert ni macam tu. So, yang ketiga, kaunselor perlu mempunyai sikap mengamalkan sikap penyayang. Okey, supaya kita dapat melayan semua pelajar dengan sikap yang adil dan saksama tanpa memilih kasih di antara kalangan pelajar yang bersifat introvert maupun extrovert. So, kita sebagai kaunselor perlulah ada rasa kasih sayang terhadap semua. Kita tak boleh pilih kasih yang kalau macam pelajar introvert ni, dia kan malu, tertutup macam tu. So, kita pun rasa macam tak minat lah, malas lah nak ni. Kita pun tak nak lah, tak nak ambil kisah macam tu. Kalau orang pelajar extrovert,
dia kan peramah, terbuka kan. So kita pun sukalah nak bergaul dengan mereka macam tu. So tak boleh, kaunselor kena ada perasaan kasih sayang tu sama rata, tidak boleh pilih kasih, supaya pelajar introvert ni tidak rasa dipinggirkan macam tu. Dan bila kita memberikan kasih sayang tu kepada mereka, dan mereka akan jadi lebih mudah lah untuk kita dekat, untuk dia ceritakan tentang diri dia macam tu. Kesimpulan kajian, individu yang berpersonaliti introvert perlulah didekati dengan cara yang sesuai agar mereka tidak terpisah dari masyarakat, kerana manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan antara satu sama lain. Akhir kata daripada kumpulan kami, sekian, terima kasih.